Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah wa syukurillah. Apa khabar ibu-ibu, ayah-ayah yang saya hormati, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik yang saya doakan semuanya dalam kebaikan insya-Allah. Jadi selamat petang, selamat malam. Jadi sharp pukul 9 malam. Malam ni kita akan bersama dengan anda semua. Jadi sekarang ni tengah masih lagi orang nak masuk kan. Jadi penonton-penonton pun nak masuk dalam kita punya live pada malam ini. Jadi saya Jamal, dalam Shekli dia orang panggil Sir Jamal. Ni lah Aziati, koordinator Aziati, Shekli Business Leader. So malam ini kita bukan nak cerita tentang produk, malam ni bukan kita nak cerita tentang Shekli secara khususnya, tetapi lebih kepada apa kebaikan lah, maknanya apakah yang boleh kita belajar daripada buat bisnes Shekli ni, dan kita akan tambah nilai tambah dalam diri kita ni untuk bukan selain daripada kita ni dapat buat income, jadi income, tapi dalam masa yang sama kita dapat upgrade diri kita. Mungkin dahulu kita macam ni, sekarang kita menjadi lebih baik. So malam ini kita akan bersama dengan dua orang leader hebat dalam Ben Sugih Group di bawah kami. Jadi bersama dengan Senior Supervisor Qurratul Ain. Senior Supervisor Qurratul Ain ini adalah seorang student, masih lagi seorang student, okey. Dan juga seorang lagi supervisor yang sedang meningkat naik, Mami Supervisor Muspira, seorang jururawat di sebuah hospital pakar. Jadi sebelum kita nak cerita lebih panjang, boleh tak yang sedang menonton, boleh tak sama-sama kita share, like, bagi love, bagi komen sikit, sama ada dengar tak suara ni. Kita takut kita cakap seorang-seorang je ni. Okey, bersama dengan kita. Kita ada bersama dengan kita Atika ada kat sini. Atika, apa khabar? Lama tak jumpa kan. PKP ni menyebabkan kita lama tak jumpa kan, tapi walau bagaimanapun teknologi akan mendekatkan kita, insya-Allah. Bagi love sikit, bagi like sikit, share banyak-banyak. Terima kasih banyak-banyak kan. Komen sikit, okey tak suara ni apa semua. Kita takut kita cakap seorang-seorang je pada malam ini. Malam ni cerita tentang masa. Sebab itu kita live sharp pukul 9 kita live. Sebab kita nak jadi orang yang menempati waktu, menempati masa kita. Alright. Okey. Kembali lagi sebentar lagi. Kita bersama dengan dua orang leader hebat. Kita akan borak-borak, tanyakan tentang pengalaman mereka, bagaimana mereka menguruskan masa antara diri mereka, keluarga mereka, kerjaya dan juga bisnes mereka. Jadi share ramai-ramai, kita bertemu selepas ini. Saya dulu bekerja sebagai juruukur bahan, tapi sebenarnya minat saya lebih kepada bidang kecantikan, dan saya rasa gembira sebab saya berjaya menjadikan minat itu sebagai kerjaya. Pada mulanya, saya mencari suplemen kesihatan untuk kulit dan saya jumpa Shekli. Katanya, produk Shekli berkesan, selamat dan mesra alam. Selepas mencuba, ternyata ianya memang berkesan dan saya mula berkongsi mengenai kebaikan produk di Facebook dan blog saya. Dalam masa 2 bulan sahaja bergelar pengedar Shekli, saya berjaya mencapai rank supervisor dan mendapat income 4 angka. Dan kini, suami saya pun dah berhenti kerja untuk bersama-sama dengan saya dalam bisnes ni. Kesan Shekli saya ialah saya berjaya menjadikan minat sebagai kerjaya dan kehidupan saya lebih bermanfaat kerana saya mendapat kebebasan kewangan. Dalam masa yang sama, saya dapat bantu orang lain untuk capai impian mereka. Jadilah sebahagian daripada Shekli Effect ini. Okey, kita kembali lagi. Macam mana? Okey, sebelum tu kita nak kenalkan jugalah tadi yang di video tadi tu adalah kita orang punya leader dalam bisnes Shekli. Itu memang leader yang tinggi lah, yang paling tinggi, master coordinator, Master Nana. Tadi dia pun Shekli dah buatkan dia punya video corporate dia kan. So kita dengar apa pengalaman dia daripada seorang kerja dia quantity surveyor kan, surveyor gitu kepada bisnes Shekli. Tapi nak cerita malam ni, kita nak cerita Shekli, kita cerita tentang pengurusan masa, tentang bagaimana kita bagikan masa. Sibuk sangat ke kita ni? Macam tu lah. So semua orang sibuk. Macam sebelum malam tadi saya dah fikirkan apakah tajuk yang kita nak bawa, apa isu kita nak bawa pada malam ini, adalah berkaitan dengan pengurusan masa. Sebab semua orang
Suara hati tak kuat sangat. Semua orang sibuk lah. Zaman sekarang ni semua orang sibuk. Semua orang tengah struggle dan sebagainya. Ada yang kerja sendiri, ada yang suri rumah, ada yang berniaga, macam-macam lah buat. Banyak macam-macam bisnes lah yang biasa kita buat lah kan. Macam-macam yang dia buat. Jadi persoalannya adalah ramai yang kita lihat kata selalu tak ada masa, sibuk. Kadang-kadang tak tahu sebenarnya apa yang kita buat, apa yang hasil yang kita dapat itu. Dalam masa yang sama juga ada individu-individu lain pula yang mereka ni dapat menguruskan masa dengan baik, dapat pula menjalankan pelbagai tanggungjawab mereka ni, kira macam multitasking lah. Multitasking maknanya dia jaga anak dia mana, lepas tu boleh bekerja pula, kerja pula, ada shift pula. Malam ni kita nak sama-sama kan, bersama dengan Mami Musfira, dia akan cerita tentang bagaimana dia. Dua orang tu juga bekerja juga tau. Sebab Ain sendiri pun bekerja juga. Ain pun bekerja. Ain adalah student dia setakat student lagi, mahasiswa. Kerja lagi, bisnes lagi. Tiga benda dibuat dalam satu masa. Nanti kita dengar apa perkongsian dia. Malam ni kita tak nak cerita pasal diri kita lah kan. Sebab biasa orang dengar, jadi kita nak dengar orang lain dekat macam mana. Alright. Okay, saya nak invite masuk ke dalam studio kita pada malam ini. Sebelum itu kita nak war-warkan ataupun kita nak greeting kita nak bersama kita Atika Tajuddin, Hasminda Ali. Wow, apa yang wow tu? Suara Kak Ati tak kuat sangat. Okey, kuatkan sikit gitu. Jadi bersama kita ramai dah hadir bersama. Baik, saya jemput. Silakan senior supervisor Ain, Qurratul Ain. Qurratul Ain ni dia kalau kami founder of Ben Sugih Group. Ben Sugih tu bahasa Jawa Ben Sugih tu biar kaya berjemaah, dan di bawah kami pun ramai kan ahli-ahli kumpulan yang ada dan leader-leader yang ada. Jadi malam ni seorangnya adalah founder of Meren. Meren ni bahasa Mandarin. Mana orang cantik nanti kita minta dia terangkan apa maksud Meren tu. Okey. Ain, apa khabar? Hai. Alhamdulillah. Okey, kita akan jemput lagi seorang lagi supervisor Musfira. Selalu kita panggil Mami. Mami Mus Mami Mus bukan senang kita nak jemput dia sebab selalunya sangat sibuk ya. Bukan sibuk, dia apa nama? Shift on call lah itu. Jadi kita jemput supervisor kita Musfira. Sekejap boleh tak kalau 3 orang gini? Lama? Tak boleh? Okey. Gitulah. Baru nampak. Apa khabar semua? Ain apa di rumah? Tak dengar. Kuat sikit boleh? Tak dengar. Pakai mic. Dengar tak? Okey. Okey, Assalamualaikum. Ain, apa khabar? Salam, khabar baik. Alhamdulillah. Okay, first kali nak minta Ain perkenalkan diri dululah. Mungkin ada setengah orang yang tak kenal lagi Ain. Siapa Ain ni? Memang kalau tengok selalu Kak Ati up Ain dalam FB Kak Ati kan. Jadi orang nak tahu siapa Ain ni. Okay, so kita persilakan Ain untuk perkenalkan diri dulu. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Nama Ain Qurratul Ain Nazihah. Ain berumur 23 tahun. Ain berasal dari Kuala Terengganu. Ain seorang student yang belajar di Hainan Normal University China. Sekarang ODL dekat rumah je, dekat rumah Terengganu. Ain anak sulung dari banyak-banyak adik. Banyak-banyak adik. Nampak tu, banyak-banyak adik, maknanya baru umur 23, anak sulung. Banyak-banyak adik. Yes. Ramai adik. Kecil-kecil. Adik-adik kecil. So, John Shackley bila Ain? Ain juga Ain juga bekerja juga kan? Sebagai designer. Saya seorang designer Dreamscape. Maknanya design November tahun lepas. Bulan berapa? 2 November bulan 2 tahun lepas pula. Kita pun tak join lagi. Okey. Lepas tu so Ain bulan November lama sebenarnya.
apa kita bermula, Ain bermula daripada tak ada apa-apa maknanya tak, Facebook pun tak update ya. Tak ada Apa ni, Facebook. IG pun tak update. Tak ada. Kawan-kawan pertama sebab macam ni, Ain ni belajar di China, Hainan kita duk makan nasi ayam Hainan je kan. Tapi Ain dia belajar kat Hainan tu. Dia belajar kat sana. So bila PKP ni tak boleh balik, Ain kena balik. Ain terperangkap kat Malaysia ke ataupun memang kena balik dulu ke macam mana? Ain balik sini sebab cuti SEM. Lepas tu plan nak bawa bekalan sebab nak raya kat sana. So Ain balik sebab cuti SEM lah. Oh, balik Lepas sebab tu cuti nak balik SEM sampai lah. tak boleh. Okay. Lepas tu dengan kita tak boleh raya. Semua kan. Maknanya tiba terperangkap. Bila terperangkap pula tak tahu nak buat apa pula kan. Betul lah, dia terperangkap tengah di sini daripada terperangkap di sana. Payah juga dah lah. COVID ni dekat China kan. Asalnya alhamdulillah gitu. Itu sedikit lah, sikit sebanyak tentang Qurratul Ain duduk di Mane duduk Mane sekarang leader, antara leader yang besar lah di Ben Sugih Group, bersama-sama dengan kami. Jadi seterusnya kita bersama dengan supervisor Mami Musfira. Assalamualaikum. Salam. So, Ha. kenalkan diri dulu. Kena soalan yang sama je. Salah sama. Okay, Assalamualaikum semua. Ben Sugih Group. Nama Nur Musfira binti Muhatta. Memang kat kerja pun orang panggil Mami lah. Berumur 20 tahun, punyai 2 orang anak. Memang tengah struggle lah sekarang ni, memang memerlukan duit sebab yelah anak tengah membesar sekarang ni, so banyak kos nak pakai susu lagi, pampers lagi, memang perlukan bisnes lah. Lepas tu masa first terjebak dengan Shaklee ni, bulan 2, akhir bulan tak silap. Bulan 2 join, masa tu saja je nak consume vitamin C dengan Zinc Plus. Tapi bila tengok group yang Ellie join ni aktif, lepas tu WhatsApp Ellie, boleh tak nak join bisnes juga. Lepas pada tu baru macam makin bersemangat lah nak buat bisnes ni. Lepas pada tu memang setiap bulan dapat income sampai sekarang. Alhamdulillah. Dia menarik dengan Mami ni. Sebenarnya dia berpunca daripada Ain tau. Okay, Ain, kami BSG Ben Sugih, bawa kami Ain Maroon Group. Okay. Ain dia jadikan cerita sikit Ain. Macam mana sejarah je, macam mana Mami join Shaklee bawa Ben Sugih. Jadi dia ada cerita dia. Macam mana dia boleh jadi tu? Jangan boleh cerita lah Ain. Nak cerita kat mana lah? Daripada Ellie. Daripada Ellie, macam mana Ain dapat temukan Ellie tu. Macam Ain ni, untuk pengetahuan penonton semua lah, Ain ni macam kira anak pada kami. Anak. Musfira cicit. Dia bukan cucu, cicit. Sebab dia ada lagi seorang lagi supervisor, upline Musfira, senior supervisor Ellie. Ellie sekarang ni tengah sibuk lah nak berumah tangga, jadi dia ambil kita nantilah kita ceritakan dia. Tapi Ain masa tu ada admit mak ibu admit di hospital. Lepas itu macam mana Ain boleh close deal, padahal dia jaga mak ibu dia dekat hospital, tiba close dengan Ellie lah. Kan? Ain ambil suplemen set cantik tu dengan Kak Ati kan, ingat tak? Yang betul. tu dekat KTS tu. Dari situlah macam dia nampak Shaklee tu, lepas tu Ain macam kenalkan Shaklee tu sebab masa tu muka Kak Ellie tu tengah breakout juga. Jadi Ain suggestkan lah. So dari situlah. Lepas tu dia join dan Mus join dengan Ellie kan. Teman sekerja. Jadi semuanya berlaku, orang kata itulah takdir Allah Ta'ala kan. Macam mana perjalanan tu semuanya berjalan. Alhamdulillah kita bersama-sama dalam satu keluarga. Dalam keluarga besar dalam Shaklee ni. Alright. Okay, itu perkenalan dirilah. Mukadimah daripada senior supervisor Ain, Qurratul Ain Najihah dan juga supervisor Musfira yang memperkenalkan diri mereka jadi seorang student dan seorang lagi jururawat yang ada 2 orang anak. Jadi jururawat ni kita kena faham, dia kerja dia tak sama macam orang lain, dia ada shift kan. Ada yang kerja malam balik subuh kan, masuk subuh balik malam, dah tahulah. Jadi macam kita kadang-kadang kerja
kerja kita ni apa nama? Kita ada office hour kan, tapi dia berbeza sedikit. Tapi itulah kita nak kongsikan. So malam ini ramai yang melaksanakan kerja Shaklee ni dianggap sebagai orang kata permulaannya sebagai bisnes kecil-kecilan lah, sambil-sambilan lah. Macam kita, Ain pun still apa nama, dia student, mana kerjaya dia adalah pelajar, kerjaya dia. Sebab tu saya cerita tentang diri, keluarga, kerjaya dan juga bisnes kan. So macam kami juga, kami ada bisnes, bisnes maknanya kerjaya kami adalah ada bisnes kami sendiri. Ain student, kerjaya Musfirah adalah seorang jururawat. Jadi kita masing-masing ada kerjaya dan dalam masa yang sama kita buat ibaratnya full time lah juga dengan Shaklee untuk menambah kita punya pendapatan. Jadi mesti ada orang fikir macam mana aku nak bahagikan masa macam mana aku nak bahagikan masa tu. Jadi ni adalah soalan yang biasa kita dengar. Aku tak sempat lah, aku balik kerja, tak ada masa lah. Aku kerja pukul 8 pagi, balik pukul 5. Lepas tu penat, letih malam, jaga anak apa semua, letih, tidur, esok kerja balik apa semua, itulah. Jadi malam ni kita nak dapatkan jawapan lah, solusi, tips-tips yang boleh dikongsikan lah oleh mereka yang lebih berpengalaman. Macam artis sendiri pun memang sangat-sangat tebal lah dengan Ain, dengan Musfirah. Sebab diorang ni, bayangkan Ain kan, Ain sebagai seorang pelajar, belajar online lagi, lepas tu ada test, ada exam, ada final exam. Lepas tu dalam masa yang sama, dia sebagai designer lagi. Lepas tu macam mana dia nak runner. Dia gantos shot di barang. Dan juga bagaimana dia nak handle tim yang besar. Itu yang memang sangat-sangat adore lah dengan Ain. Dan juga begitu juga dengan Musfirah, memang sangat adore juga. Dia sebagai seorang jururawat dan juga dia ada juga bisnes lain daripada Shaklee ni juga kan? Kalau tak silap. Ada juga lagi bisnes lain. Jadi macam mana dia nak bagikan masa dengan nak jaga anak lagi, nak jaga suami lagi, nak buat bisnes lagi, nak handle team lagi. Itu yang kita nak kongsi, kita nak korek lah apa rahsia-rahsia diorang, bagaimana dia handle masa diorang tu. Kami tak boleh nak cerita sangat sebab kita kerja sendiri. Jadi kami sukatilah nak kerja malam ke apa kan. Tapi yang mereka yang memang dah ada kerja hakiki tu. Alright, kita jemput siapa dulu? Ain dulu lah ya. Ain lah. Kita dulu lah macam mana Ain bagi masa tu, bangun pagi pukul apa, tidur pukul apa, tak boleh. Apa yang Ain buat, macam mana susun jadual tu supaya banyak kerja kita dapat buat, dapat kita laksanakan tanpa kita orang kata meninggalkan tanggungjawab kita terhadap benda-benda lain. Takut kita tumpu benda satu, kita tertinggal benda lain. Tapi macam mana Ain sebagai seorang student menguruskan masa tu antara kerjaya dan juga bisnes. Okey, kita persilakan Ain. Okay, hi. Jap. Oh. Kejap. Ada tetamu Tetamu. Saya seorang kakak biasalah. Nampak tak? Nampak tak? Macam mana ni handle masa tu? Hebat ni. Tu cerita. Okey. Go. Sekejap. Okay. Macam mana I handlekan masa? I kelas dari pukul 10 hingga pukul 12. So sebelum kelas tu I akan buat dululah macam in group ke, I akan buat dulu update story apa yang I perlu buat. Macam contoh I macam buat share daily routine I bersama Shaklee. Macam tu I share dulu. Sekejap. Kejap Okey, Ain ada urusan tu, nampak tak? Kita semua busy kan, sibuk sangat ke kita? Just kita tengah sibuk kan. Tapi waktu tu saya ingat kita tanpa membuang masa, kita pergi ke Mus dululah. Okey, ke Mus dulu kan, boleh tak? Okey. Maknanya nanti biar Ain settlekan lah. So dekat adik-adik. Ain pergi ke Mus Okey, tadi dia dah cerita sikit. Okey. Okey, Mus. Soalan
Ain nak continue Tak ke? apa, kita teruskan dengan Tak apa, teruskan dengan Mus lah. Jadi soalan yang sama juga, bagaimana menguruskan dari segi nak buat promosi ke, nak buat marketing ke, macam mana kan? Kan nak tengah bekerja kan, macam mana bagikan masa tu? Sebab ada yang yang kata tak boleh lah nak buat bisnes sebab aku tak ada masa. Ada juga alasan sebab ada anak tak boleh nak buat bisnes Nak kan. buat bisnes, ada anak. Biasa. Lepas itu aku kena kerja apa semualah. Jadi macam mana, apakah nasihat yang boleh dibagi? Dan boleh tak Mus ceritakan macam mana Mus susun jadual? Okey, sila. First, kerja nurse ni memang waktu dia memang tak sama dengan orang yang kerja office hour. Shift most ada 3, 7 pagi sampai 2 petang, lepas tu 2 petang sampai 9 malam, 9 malam sampai 7 pagi. So hari-hari tu tak tentulah masa kerja tu, shift tu ada pagi, esoknya petang, esoknya pagi balik, macam tu tak tentu masa. So first mesti dengan niat kita lah nak join Shaklee ni untuk apa, untuk big why kita. Lepas tu kalau shift petang, shift petang tu masuk pukul 2. Pagi tu memang bangun awal lah sebab baby tu memang bangun awal, subuh tu dah bangun. Lepas tu lepas dah settle semua dia, mandikan dia, bagi makan semua, sediakan breakfast. Lepas tu buat marketing. Edit gambar ke, post IG story. Lepas tu masa tu lah follow up customer semua sebelum masuk kerja. Lepas tu pukul 12 tu memang pergi atau anak semua dah. Lepas tu on the way kerja tu memang sempat lagi close deal ke, follow up customer ke. Memang WhatsApp tu memang jarang sangat jarang sangat balas lambat. Memang bila customer WhatsApp tu automatik kita rasa nak balas terus. Memang tak pernah lagi balas WhatsApp orang lebih daripada 30 minit. Betul tak Ain? Wow, power ni. Itu tip pertama kan. Maknanya kalau nak balas prospek kan. Prospek mesej, nak tanya apa-apa, cerita tentang nak beli ke, nak tanya apa-apa, jangan lebih daripada 30 minit. Kena ambil tahu semua. Telefon kena pegang lah semua. Jadi macam mana? Masa bilik air pun pegang telefon rasanya. Jadi macam mana Mus waktu kerja untuk bagikan masa pula dan berehat ke macam mana? Dah masuk shift tu, masuk kerja memang sebelum, kalau kerja petang tu memang agak sibuk lah. Bila masuk tu memang passion non-stop mari. Lepas tu masa time rehat lah, follow up customer, balas WhatsApp semua, post IG story semua tu memang masa rehat, ataupun masa nak pergi hantar patient dekat ward ke, siap nak hantar sampel darah semua dekat lab ke, memang masa tu lah balas WhatsApp. Memang memang curi-curi masa jugalah masa kerja tu, sebab nak tunggu time free tu balik malam baru free. So customer lama. Betul. Lepas tu kalau masuk pukul 7, pagi tu memang kalau pagi masuk pukul 7, patient dok mari lagi, dok ramai lah kiranya. Boleh lah masa tu kita buat posting ke, edit gambar, buat promo semua. Masa tu lah blast WhatsApp, share dekat group semua masa tu lah. Sebab bila tengah hari memang dah sibuk, lepas tu balik pukul 2 tu, balik rumah dulu. Settlekan kita dulu, buat video ke apa semua, baru pergi ambil anak dekat pengasuh. Sebab bila dah ambil anak dulu memang dah sempat lah nak buat semua tu. So settlekan apa yang perlu dulu, COD ke semua tu masa tu lah. Jadi kalau waktu rutin yang sama lah, kerja malam tu dia masuk pukul 9 malam. So buat benda yang sama lah, pagi tu bangun awal, settlekan semua dulu, settlekan anak dulu apa semua. Lepas tu masa tu lah kita balas WhatsApp customer, sambil-sambil layan anak tu kita follow up customer, minta feedback apa semua tu. Ya betul. Kita sebagai seorang ibu ni, bila bisnes ni memang macam tu. Kadang kita tengah menyusul anak pun kita balas WhatsApp lagi, betul tak? Telefon kat tangan lagi. Kadang sampai telefon tu jatuh tak bukan anak. Benda tu perkara biasa. Jadi itu tips dia. Saya sangat berminat dengan point tu yang Mus cerita tu. Maknanya kalau nak disenaraikan memang banyak betul tanggungjawab kita. Tapi apa yang dia ialah kita curi-curi masa. Mana ada curi-curi masa tu. Dan kalau kita semua boleh belajar, apa yang Mus kongsikan pada malam ini adalah buat persediaan awal. Siapkan siap-siap lah.
So macam bisnes Shaklee ni dia tak perlu kita buka kedai kan, apa semua. Kita semua di ujung jari. Maknanya dia perlu just buat marketing dulu, posting, buat IG story apa semua, just tinggal. Lepas tu share tinggal kan. Lepas tu sambung kerja. Lepas tu dalam masa sambung kerja tu, lepas tu masuklah, ada rezeki masuk, prospek masuk. Jadi inilah sebenarnya jawapan kepada mereka yang mungkin rasa tidak ada masa untuk buat bisnes ini. Dan bisnes ni sangat-sangat mudah. Dia close deal, lepas tu kita kalau nak COD, kita COD lah, ambil masa lah. Kalau agak jauh sikit, kita post je. So kita post kan benda tu kan. Jadi benda tu agak mudah lah bagi mereka yang ada kekangan waktu kerana terlalu banyak urusan dan tanggungjawab itu. Sebenarnya bukan kita tak ada masa, kita yang tak bagi masa kita. Tu dia punya ayat tu. Bukan kita tak ada masa, tapi kita yang tak bagi masa itu. Kita kena bagi lapangkan masa tu sebenarnya. Bukan ni kata aku sibuk lah, aku tak nak buat lah apa semua. Sebabnya semua kita ni sama je. Kita diberi masa 24 jam, masa yang sama. Tak ada kurang dan tak ada pun lebih. Jadi kita boleh susun jadual kita macam mana, apa yang perlu kita buat. Biasanya kalau Kak Ati sendiri kan, Kak Ati malam tu sebelum tidur tu kita dah plan dah. Kita dah plan dah apa nak buat untuk esok hari. Sebab kalau esok baru kita nak plan apa yang kita nak buat hari ni, memang dia tak akan jadi biasanya lah. Betul tu. Jadi kita ada kat sini Ellie pun ada. Ellie, betul sangat apa yang Mus cakap tu. Ellie nak tengok downline dia. Ellie pun tengok juga dia punya downline dia bagi sharing kan. Sebab Ellie pun adalah seorang jururawat juga. Sama je hospital sama dengan Mus. Jadi memang respect lah. Memang respect yang boleh dapat. Bukan saja sibuk, lepas tu dapat close deal banyak pula. Setiap hari akan ada close deal. Maknanya close deal, maknanya bukannya sibuk-sibuk pun boleh close deal banyak. Yang kadang tak tahulah kita banyak sibuk apa tapi kita susah nak dapat. Tapi nanti kita akan cerita benda lain lah, macam mana pula nak close deal ke apa, itu cerita lain. Tapi sangat-sangat best lah malam ni dia cerita apa yang dia buat. Bangun pagi, katakan anak dulu apa semua kan. Lepas tu bagi makan dah siap. Lepas tu update, pergi kerja, buat kerja dulu. Lepas tu ambil darah patient. Gimana tu? Ya, masa tu kan tengah berjalan. Kan? Masa tu lah kita close deal dengan customer kan. Maknanya di mana ada Ellie tu. Tersempat dengan Ellie masa tu on the way pergi hantar darah dekat lab, memang tengah close deal. Ellie pun tak countdown lagi kata. Nampak tu. Itulah baguslah. Itu maknanya di mana ada kemahuan di situ ada jalan. Dia tak ada alasan mana aku sibuk. Kalau memang kata nak 1000 daya, tak nak 1000 dalih. Itu. Terima kasih untuk pusingan pertama Mus. Okey, kita jemput kembali kita punya senior supervisor kita. So adik-adik ni ramai di belakang tu, fan club dia. Gitu. Okey Ain, terus je lah sambung. Apa yang Ain nak sampaikan? Macam mana pula Ain punya jadual? Ain punya jadual, Ain kelas pukul 10 sampai 12. Lepas tu petang pula pukul 2 sampai pukul 5 lebih kurang macam tu. So pagi sebelum kelas tu Ain akan update dulu Ain punya story, Ain punya social media. Ain akan settle dulu apa yang patut adik kelas ke apa ke, memang masa tu lah Ain macam fokus satu-satu lah, share story, tolong adik macam uruskan dia punya kelas macam tu. Hello? Teruskan. Okay, lepas tu Ain akan pergi COD apa semua pada waktu petang. Kadang-kadang petang tu Ain tak ada kelas. Macam pukul 12 hingga pukul 1 tu Ain akan buat COD ataupun postage. Malam Ain akan buat design pula. Malam Ain akan design macam tu. So dalam design tu Ain akan selit juga Ain punya marketing tools ke. Ain akan sediakan apa yang Ain akan share esok. Ain akan listkan satu-satu. Tengok tu daripada pagi sampai ke malam
Buat design. Kadang-kadang dia duduk dia parking tepi jalan, dia buat design pakai telefon. Sebab design guna Canva je. So tak ada. Canva pun sangat cantik kan benda tu. Tak ada. So nampak tak? So preparation tu sangat penting lah. Yang lebih-lebih lagi macam Ain cerita dia nak prepare. Biasanya Ain adalah designer. Selalunya designer ni akan menjadi sumber pertama yang akan dapat apa-apa konten daripada upline kan. So Master Hanan akan bagi tahu buat apa-apa. So Ain akan dapat tahu dulu. Kami pun tak dapat tahu dulu. Ain dapat tahu dulu. jadi bila Ain buatkan konten tu, jadi dalam masa yang sama dia pun ada konten dia. Dan dia pun share juga pada anak-anak buah kan, anak-anak buah yang ada dalam grup pun. So konten tu dah ada. Betapa orang kata dengan Shaklee konten-konten, poster-poster semua dah disiapkan. Cuma kita ni kena rajinkan diri saja, betul tak? Rajinkan diri je untuk sentiasa continuously, sentiasa hari-hari update, hari-hari update. InsyaAllah barulah ada hasilnya macam tu. Okay? Okay. Okay. Oh. Alright. Okay. Jadi itulah yang nak dikongsikan lah jadi kita dah dengar perkongsian antara dua orang ni, macam mana mereka bahagikan masa. Actually malam ni bukan perlu ditonton oleh ahli-ahli Shaklee dan pengendal-pengendal Shaklee saja tau. Sebenarnya kita nak bawakan konten ataupun nak bawakan orang kata knowledge lah, nak sharing knowledge lah bersama dengan umum dengan ahli-ahli bukan hanya dalam bisnes, kerja-kerja harian kita pun. Tak kisahlah kita jual kek ke, kita kerja, kita berniaga kecil-kecilan apa-apa jenama sekalipun sama juga, tapi dia punya cerita ni macam mana nak bagikan masa. Sibuk ke sangat kita ni? Ni belum lagi kalau kita cerita tentang tanggungjawab kita sebagai Muslim kan, contoh ibadah, macam mana kita nak bagikan masa untuk ibadah kita. Kalau untuk ibu dan ayah, bagi masa untuk ibu dan ayah, anak-anak pula. Jadi itu ada alasan yang sama je lah. Biasanya selalunya kalau dia tidak mahu, key dia kat sini, key dia adalah bagaimana nak susun masa ni adalah kita kena menjiwai dulu kerja tu. Betul tak? Macam okay, kita cerita pasal masa tadi dah dikongsi oleh Mami dan juga Ain kan. Nak cerita juga kenapa selalu, apakah yang mendorong mereka ni boleh dapat membahagikan masa tu. Selain daripada kemahiran membahagikan masa, tapi mesti ada sesuatu. Macam guru saya selalu sebut, kalau kita nak buat sesuatu benda, kita kena ada perasaan asyik, seronok dengan sesuatu kerja yang kita lakukan. Macam mana nak ada seronok tu? Bila datangnya keasyikan, asyik, galik, macam galik, orang Terengganu panggil galik, dia jadi fall in love dalam apa yang kita buat. Ni bukan cerita pasal Shaklee je, apa-apa cerita lah. Kalau kita ni memang hobi kita, memang suka sangat pergi berjalan, memang kita akan suka berjalan. Hobi naik basikal, kalau kita dah memang asyik dengan basikal, tengok hari-hari gambar basikal itu. So bila ada gambar basikal, kita orang akan promote performance drinks. Boleh lagi promote kan gitu. Okay. Nak tanya jugalah, kenapa boleh apa yang menyebabkan dia asyik tu? Sebenarnya banyak lagi bisnes lain yang boleh dibuat kan, betul tak? Bukannya semata-mata Shaklee je yang boleh menjana pendapatan, macam-macam lagi lah, jual durian pun okey. Kan Muslim pula jual durian pun lah masyhur sekarang kan, jual durian pun okey. Kami sendiri pun jual sayur, jual buah, jual ikan, jual ayam pun jual juga. Tapi apa yang menyebabkan kita asyik tu? Kita tanya, boleh tak Mus kongsikan apa yang menyebabkan Mus asyik dengan bisnes ni sehingga boleh curi masa nak buat juga? Okey, yang membuatkan kita rasa galik ni nak buat bisnes ni sebabnya kan nak khabar, sebab kita sendiri yang consume benda tu nampak efek yang
nampak efek yang sangat wow lah orang kata. Lepas tu kita bagi family kita rasa apa yang kita rasa juga, family kita pun consume benda tu. So kita rasa macam Kita rasa semangat lagi. lagi semangat. Best juga kalau aku cuba Aku nak share kat orang lain kot. So bila customer pun beli dengan kita, dia pun bagi feedback yang okey lah, orang kata macam jawab hilang ke apa semua. Kita rasa lagi macam aku kena cari lagi tu, ramai orang lagi. Itulah. Lepas tu macam Cik Da dengan Kak Zila itu dapat cash bonus. Cepat-cepat dia WhatsApp. Dia berjaya lah unlock cash bonus tu. So kita rasa macam rasa macam kan dia nak kabur. Rasa puas. Puas hati. Rasa aku kena lagi untuk dia orang dapat cash bonus yang lagi banyak lah. Gitu. Sebab sebenarnya kan benda ni kita lagi puas bila kita dapat lahirkan, macam kita dapat buat orang lain lebih berjaya. Buat lagi macam kita dah berjaya dah dapat bonus 4 angka contohnya, tapi bila kita dapat lahirkan lagi orang lain untuk dapat cash bonus tu, lagi-lagi kita rasa macam lagi happy sebenarnya kan. Betul tak Mus? Dan Mus dia juga adalah pemegang income 4 angka. Boleh tambah pendapatan kan. 4 angka tambah 4 kan. Dia tak jadi kan. 4 angka yang kerja 4 angka dah. Alhamdulillah. Ain pun boleh tahan juga. Student-student pun 4 angka. Ain lagi hebat. Jadi itulah yang kita nak bawa tu. Dan Shaklee bukannya kita nak berjaya seorang-seorang. Kita tak boleh nak berjaya seorang-seorang. Kalau berjaya seorang-seorang memang kita tak berkembang lah. Kita akan berkembang. Sampai takat tu sahaja sebenarnya. Tapi bagaimana kalau kita nak lebih tinggi, lebih naik lagi dalam bisnes ni, kita kena lahirkan lagi lebih ramai orang bawah-bawah kita ni. Kita lagi dapat bantu lagi orang lain untuk dapat income macam kita. Mana tahu dapat lebih lagi apa yang kita dapat. Yang bestnya kita bukan saja dapat dan income, dapat juga untuk mempromosikan penjagaan kesihatan. Kesihatan kepada lebih ramai orang kan. Kita boleh bantu orang untuk menyelesaikan masalah penyakit-penyakit apa kan. Masalah penyakit dan juga menyelesaikan masalah penyakit poket. Penyakit poket pun ramai orang masalah penyakit poket ni. Musim-musim sekarang kan. Memang. Jadi sangat best sebenarnya. Sebab saya anggap kita buat benda ni macam hobi tau. Tapi dalam masa yang sama, hobi yang boleh mendatangkan hasil pendapatan kepada kita. Why not kan? Macam wow, okey juga. Maknanya kita tak buat suka-suka tapi ada hasilnya. Best juga kan? Macam tu. Sebab kita just bersosial semata-mata tapi tak ada apa-apa. Macam kalau sebelum ni kita hanya scroll-scroll FB, tengok-tengok cerita orang sahaja. Gosip-gosip. Kan? Jadi sekarang ni maknanya kita buka FB untuk kita update kita punya marketing apa semua, dan kita pula dapat hasil. Dan begitu juga sebelum-sebelum ni, contohnya kalau sebelumnya masa kita yang ada, contohnya ada orang yang kerja hakiki kan, contoh balik kerja dia akan tengok movie ke apa ke kan, tengok drama ke apa kan. Jadi kalau sebelum ni masa dia terbiar begitu sahaja, dan bila dia dah join business ni, masa itulah dia in group masuk in group team kan. Lepas tu dia boleh promote, boleh call downline dia apa semua tu. Jadi itulah sebagai tambah nilai tambah diri. Dan juga dapat menambahkan lagi income kita. Dan gitu juga kalau macam kita consume produk kan. Sebelum ni kita consume saja, kita habiskan duit kita saja. Tapi bila dalam bisnes ni kita consume dan kita pula dapat lagi cashback. Itu yang bestnya lah. Yang paling Kak Ti paling Kak Ti suka sekali lah, itulah maknanya. Cashback daripada Shaklee. Itu kalau perasan Bank Sugih, kita punya tagline biar kaya berjemaah, bukan kaya seorang-seorang. Lebih ramai lagi orang yang dapat income, boleh menambah pendapatan masing-masing. Masing-masing daripada kita ada big why masing-masing. So kita nak tanya lah apa big why Ain yang menyebabkan Ain asyik. Asyik dengan bisnes ini. Dalam masa yang sama, sebab asyik itulah dia dapat menguruskan masa tu dengan baik, dengan menggunakan pepatah nak 1000 daya tak nak 1000 dalih. Itu okey Ain. Silakan. Ain suka duit. Terus terang
Terus terang. Okey. Ada suka orang duit. tak suka duit rasanya. Rasa Ain, siapa yang tak suka duit Ain? Semua orang Macam mana? suka. Ada siapa yang tak suka duit? Cuba mengaku. Semua orang suka duit. Ain Jadi suka ingat duit. ingat dia orang di sana di KL tu, Ain suka duit. Kamu fikir tak faham dia. Nampak? Lambat sikit. Dia jawab tu, okey, clear. Jadi komen tu, dia komen kat siapa? Gitu. Okey, Ain suka duit. Okey. Sebab duit tu dengan Ain, bila Ain ada duit, Ain dapat tolong orang. Ain Okey. dapat bantu, Ain dapat share duit tu dengan adik-adik. Adik nak apa, kita bagi. Macam tu. Lepas tu bila Ain nampak macam ada orang susah, Ain suka suka memberi macam tu. Ain suka memberi. Tak kisah daripada duit ke, makanan ke. Makanan pun kita kena beli daripada duit juga. Betul. Bukan dengan Leo. Ain asyik dengan bisnes ni sebab dia mendatangkan duit yang banyak untuk Ain supaya Ain boleh dapat share dekat orang ramai. Ya, Betul tu. Jadi semua orang perlukan duit kan, betul tak? Semua orang perlu duit. Tak kisahlah siapa-siapa saja, semua perlukan duit. Dan memang kita nak dapatkan duit yang tambahlah sebab kita ada banyak komitmen dan sebagainya. Tahu tak apa yang menyebabkan saya pun rasa betul-betul saya nak jadi orang kaya? Tahu tak kenapa? Sebab Tok Guru saya dia kata apa? Kalau kamu memilih nak jadi zuhud, kamu mesti wajib kaya dahulu, dia kata. Dia kata kalau kita nak jadi seorang yang zuhud, kita kena kaya, wajib kaya. Sebab bila kita kaya, kita ada pilihan. Sama ada kita nak terus bongkak dan sombong, kedekut, ataupun kita memilih jalan yang orang kata menjadi orang yang zuhud lah. Macam yang jika boleh kita membantu orang lain dan sebagainya. So kita ada pilihan. Tetapi kalau kamu miskin, kamu tidak ada duit, kamu bukan zuhud. Itu kerana kamu tidak ada pilihan. Dah gitu ceritanya. Jadi bagus ada pemikiran macam itu. Nampak Ain? Walaupun baru umur 23 tahun, masih muda lagi. Nampak adik-adik nak tu, nanti dia nak aiskrim kot. Ain dia boleh aiskrim. Bukan aiskrim sangat tu. So Ain biasa dia belanja milkshake kan. Shakely ada milkshake kan. Dia selalu belanja adik-adik dia. Nampak tak kat situ. Sekarang dia orang nak Mr. Feron. Maknanya Ain masih muda lagi tapi ada hasrat untuk membantu orang lain lagi. Okey, itu perkongsian yang pada malam ini. Kenapa mereka ni dapat menyusun masa mereka kerana asyik kena asyik, kerana minat, kerana memang jatuh hati dengan bisnes ni. Lepas tu disebabkan oleh big why itu, kerana kita masing-masing perlukan pendapatan kan, pendapatan tambahan masing-masing tu inilah. Jadi mula dengan big why, maknanya apa alasan kita nak buat bisnes, kena fall in love dalam bisnes itu, lepas tu barulah dia semua akan terjadi dengan sendirinya. Curi-curi masa tu pandai semuanya. Okey Ain, ada Muhammad Fakri Rosli, dia komen apa maksud saya tak tahu. Dan Fazila Zila, leader hebat. Alhamdulillah Kak Zila, tahniah. Fazila juga antara bakal-bakal leader yang akan menaik dan macam dah unlock cash bonus. Alhamdulillah, memang kami sangat seronok benda ni. Bila tahu ramai yang boleh unlock cash bonus ini. Sebab bila kita jam dalam bisnes ni, kita dapat jadi seorang leader, kita dapat income 4 angka, itu pun kita dah rasa seronok kan. Tapi bila kita dapat lahirkan lagi orang bawah kita jadi seorang leader, jadi pemegang income 4 angka dan lebih lagi, kita lagi bertambah-tambah seronok. Betul tak Ain? Betul tak Musfirah? Dan insya-Allah nanti Musfirah pun bakal lahirkan leader-leader hebat. Itu Kak Zila, Dayah, Anda Musfirah. Itu juga leader-leader hebat sebab dah mula-mula mas join business pun diorang dah unlock cash bonus. Tu sangat-sangat power lah. Sebab bukan senang bukan senang nak dapatkan tu. Dan diorang ni memang sangat-sangat power, setiap hari ada close deal. Walaupun Kak Zila dengan Dayah tu sendiri pun memang bekerja juga. Dia ada kerja hakiki dia. Dalam masa yang sama dia buat business ni. Okey, kalau ada apa-apa soalan yang nak ditanya kepada kedua panel kita, bolehlah tanya-tanya. Alright. Dia apa yang kita ada tu? Ini kita nak buat ni ke?
Ini nak buat lucky draw. Lucky draw. Oh, kita ada lucky draw, tapi bukan lucky draw pada penonton lah, kepada kita punya team kita nanti. So ada lucky draw Alright. Dah 45 minit kita bersiaran, jadi apa nama, kalau anda semua penonton nakkan cari barang-barang Shaklee ataupun nak join bisnes Shaklee, boleh juga menghubungi Ain. Ain duduk di mana? Di area mana? Mana ada air tak? Air kolam je ada. Untuk pengetahuan dekat setengah kawasan di Kuala Terengganu ni air tak ada. Beratur orang tengok pergi dekat kedai saya tu, beratur orang duk ambil air kan. Allah kesiannya. Air galon tu kan. Mana ada air Tak ada. Ada. Ada juga? Oh ya ke? Dah mandi belum? Dah mandi air kolam. Air ada kolam. Jadi kalau lemus pula Musfira di area Bukit Payung Marang. Di belah-belah Marang lah. Kira Bukit Payung di area Marang lah. Jadi walau bagaimanapun tak kisah pun sebenarnya. Shaklee ni mana-mana je. Di seluruh Malaysia. Sebab kita ada downline di seluruh Malaysia. Yang di KL ada, Kedah ada, Penang ada, Johor pun ada. Mengatakan semua ni. Jadi kot Sarawak ada, Sabah ada, pun ada mengata-kata. Jadi tak ada masalah sebenarnya untuk join mana-mana group. Dan insyaAllah kalau anda join boleh milih Ain ataupun Musfira. Mereka ni adalah seorang yang dedikasi, leader-leader yang boleh bantu guide lah, menunjukkan contoh-contoh yang baik kepada downline supaya downline ke rakan-rakan perniagaan pun boleh mengikut jejak langkah mereka untuk menjadi yang lebih berjaya. Ada gitu. Jadi saya yuk. Okay. Ada apa-apa lagi yang nak tambah lagi, Ain? Ada tak? Ada tak nak kongsikan tentang masa tadilah? Musfira boleh follow ataupun follow Mus. Apa ni Facebook biasa? Apa nama Facebook? Musfira Muhatta. Musfira Muhatta. Page dia? Page COD Shaklee Terengganu 019-977-663. Sekali lagi. Nombor telefon tu. COD Shaklee Terengganu 019-977-6663. Boleh. 019-977-6653. Apa? 63. 63. Cari je lah. Cari je Musfira punya Facebook lah, dijumpalah ada semua tu. Jadi area-area Marang tu boleh. Tapi area-area KTS pun kalau ada Kuala Terengganu pun boleh juga. Siapa yang masuk KTS tu boleh jumpa dengan Musfira untuk tindakan lanjut, suplemen lah. Okey Ain, macam mana pula Ain? Macam mana nak follow Ain? Boleh follow Ain dekat Facebook Quratul Ain Najihah, dekat Instagram Ain Najihah, dekat Facebook page COD Shaklee Terengganu 012-9922-678. Nombor senang, 678 je. Lepas tu Ini lagi nombor telefon. Nombor telefon Nombor telefon tadi. 9922-678. Lepas tu Instagram Kedai Shaklee Ain. Kedai Shaklee Ain. TikTok? TikTok tak ada. Mus ada TikTok. Boleh. Mus nama Mus kan? Boleh. TikTok pun sangat bagus lah. Bukannya apa sangat dia nak cerita tentang produk Shaklee yang ada sekali. Alright, okay. Okay, rasanya kita dah di penghujung rancangan. Terima kasih banyak-banyak kepada dua panel kita yang sangat hebat pada malam ini. Terima kasih kerana bersama-sama berkongsi tips, berkongsi perasaan, cara bagaimana nak menguruskan bisnes yang mereka ada, menguruskan diri kita, menguruskan keluarga mereka, menguruskan kerjaya dan juga bisnes ini. Bukan saja Shaklee, siapa-siapa saja bisnes apa-apa, kawan-kawan kita ramai nanya yang perlu terlibat dalam bisnes kecil-kecilan kan, sambil-sambilan kan. Boleh ambil ilmu yang apa yang kita kongsikan pada malam ini supaya masing-masing bukan saja meningkatkan pendapatan masing-masing,
tetapi dapat meningkatkan nilai diri. Dulu tak reti nak susun masa, depan ni jadi orang yang menempati waktu, jadi orang yang boleh susun masa, jadi orang yang bertanggungjawab dengan pelbagai kita punya tugasan-tugasan dan tanggungjawab kita Jadi sehari-harian. orang yang multi-purpose, yang boleh buat Multi-purpose, orang yang functional, maknanya orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Bukan, kita tak boleh jadi orang yang sosial. Sosial tu orang yang, sosial ni mana orang sosial ni? selalu cakap yang apa? Cakap Sosial ni yang tidak berfaedah lah. berfaedah, Macam, gosip-gosip. gosip luar. Bukan tak boleh gosip, biasalah gosip-gosip tu kan. Tapi maksudnya kita punya cara pendekatan tu lebih kepada functional lah. Maknanya menggunakan masa kita menjadi ini. Tok Guru saya pesan, nak jadi orang functional apa maksud functional je lah. Daripada sesuatu sumber, diproses jadi satu hasil. Maksudnya contoh, masuk tepung, proses jadi donat. Itu maksudnya functional. Kalau sosial, masuk tepung tak keluar. Masuk rumah tak keluar, makan dia tak keluar. Maksudnya ada penghasilan pada sesuatu. Jadi apa yang kita nak masuk dalam Shaklee, bukan saja dapat duit, keluar jadi orang yang lebih bagus, berani bercakap, berani bersemuka dengan orang ramai. Ramai dah. Lepas ni kita nak cerita pasal berani bercakap pula kot. Kan? Nanti kita bincangkan. Sebab kata, saya malu lah kan. Tapi pelik ke hari-hari jumpa orang. Tapi malu nak cakap kan. Saya terasa. Cannot pray. Sebab Ain sendiri pun memang sebelum ni, Ain cakap, Ain malu Ya. Ain malu nak buat Nanti live, saya Ain call malu lah. nak buat video. Kita call kat pasar. Okey, ada tak berani sikit? Berani sekilo? Boleh tak jual? Jadi confident ada. Jadi kita boleh jadi orang yang berani bercakap apa semua. Malu bertempat lah. Maknanya benda-benda yang melibatkan tentang untuk mencari nafkah, mencari rezeki, tak ada malu lah benda tu. So sangat bagus menjadi orang yang lebih berketerampilan, bagaimana bahasanya menjadi lebih baik. Dan of course bila orang akan mendengar pendapat kita, bila orang tahu pendapatan kita. Diulang, orang akan dengar pendapat kita bila orang tahu pendapatan kita. So, diorang ni pendapatan diorang 4 angka. Tu je nak cakap. Jadi, bukan kerja yang lain pun ada 4 angka lagi. Jadi, berapa angka tu? Pandailah korang mencongaknya. Okey, kita ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada semua. Ada kena tak masalahnya tu? Nak cabut apa? Nak cabut dengan tu ke? Dalam tak tulis. Tak ready pula nak cabut. Nanti kita cabut dalam grup nanti lah. Sebenarnya dia cabutan petua tapi tak apalah. Ini public kan, nanti kita akan kongsikan. Yang bestnya dalam Shaklee, walau kita ada buat lah lucky draw apa semua macam-macam lah. Contoh-contoh hadiah. Lucky draw kita nak bagi. Tadi cerita pasal basikal kan. So kita nak kongsi siapa untuk dapat. Akan dapat performance drink ni. Performance drink ni. Ni antara-antaranya. Yang ni the best ni. SPF 50. Tu nampak ni. Tu. Jadi pembeli-beli bulan Julai lah. Bulan Julai. Ada satu lagi. Ya Allah. Ini bukan dah guna ke? Belum lah, ini buka. Baru buka tadi. Ini pun hadiah tau. Contoh. Ada hadiah. Jom kita nak bagi hadiah ni pada pemenang-pemenang pelanggan-pelanggan ni di bulan Julai hari tu. Dan kita akan teruskan hadiah bulan Ogos. Mudah-mudahan. InsyaAllah. Teruskan membeli, support ahli-ahli grup Ben Sugih. Bersama-sama. Okey. Terima kasih banyak kepada semua. Selamat malam. Semoga esok lebih baik daripada hari ni. Amin, insyaAllah. Hari ni lebih baik daripada semalam, esok lebih baik daripada hari ni. InsyaAllah. Jadi kami mohon ampun dan maaf sekiranya ada tersalah bahasa, kekurangan dari pihak kami. Kami mengucapkan mohon ampun dan maaf dan terima kasih banyak-banyak kepada dua panelis kita pada malam ini. Terima kasih semua penonton yang terus kekal bersama kita daripada awal sehingga ke akhirnya nanti. Alright, semoga mendapat manfaat sedikit sebanyak, dapatlah memberi satu inspirasi kepada diri kita supaya kita menjadi seorang yang lebih baik, lebih functional dari dulu. Kurangkan kontroversi, tingkatkan prestasi. Sama kita. Macam melodi pula. Okey. Baik, dengan itu sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, bye. Thank you. Bye.